Hikmah yang ke-64. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, min jahlil muridi an yusi'al adaba fatuakhar uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabin laqata'al imdad wa awjabal ib'ad faqad yaqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'ur walau lam yakun illa man'ul mazid wa qad yuqamul bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa an yukhalliyaka wa ma turid. Antara tanda kebodohan murid ni maknanya orang yang ingin mencari kebenaran, belajar. Orang kita kata murid itu apa maknanya? Makna murid itu daripada kalimah arada yuridu, murid isim fa'il, orang yang nak. Apa nak? Nak belajar, nak tuntut ilmu, nak pandai, nak hikmah, nak jadi orang, nak akhlak, nak hak molek-molek. Tu nak tu makna murid itu asalnya. Antara tanda kebodohan murid itu ialah jika dia berbuat salah, lalu ditangguhkan hukumannya, lantas dia berkata, andai kata ia salah dan berdosa, tentulah bantuan sudah diputuskan dan sudah dijauhkan. Ingatlah ada kalanya bantuan telah diputuskan dengan cara yang kita tak sedar, meskipun ia hanya beberapa, tidak ada tambahan baru. Dan ada kalanya pula ia telah dijauhkan padahal ia tidak mengetahuinya, meskipun jauh itu hanya berupa membiarkanmu menurutkan hawa nafsumu. Ini bahaya. Yang ini menyebabkan kita akan jadi ghalib, kita akan jadi asyik, dan kita rasa kita ni okey, sebenarnya kita tak okey, kita KO. Kita tak sedar, tapi sebenarnya inilah yang berlaku. Saya beri contoh paling mudah. Ada seorang tu, ni bukan contoh spesifik tapi gambaran umum. Ada seorang tu, dia orang biasa hoha-hoha. Bila dia hoha-hoha, adalah dia temu dan dia berkenalan dengan orang baik. Orang baik ni kata kat dia, saudara, kamu ni kalau boleh ubah sikit perangai, molek sikit, kalau kita mari pergi belajar, kita beramal, bagus. Dia kata bolehlah. Dia pun pergilah belajar. Bila dia pergi belajar, dia rasa seronok belajar. Dia rasa seronok belajar. Dan dia pula diberi beberapa amalan-amalan untuk dia beramal. Dia pun beramal. Dia rasa seronok beramal. Dia beramal satu dia beramal. Jadi dia seronok belajar, dia beramal. Malam dia semayang tahajud, dia zikir, dia semayang, dia selawat, dia baca Quran, dia macam-macam. Bagus. Pada masa tu pula dia nampak kehidupan dia mula berubah. Rezeki dia nampak macam mudah. Sekejap je daripada 44 naik 48 pakat. Sekejap je daripada 48 naik 84. Cepat naik, laju banyak sangat. Laju. Kata mudah nak laju. Cepat. Dia pun seronok. Tapi ada satu perangai dia. Contohlah, perangai jahat dia tu dia masih kekal lagi. Ibarat contoh dia berzina, dia dengan perempuan, ataupun dia minum arak. Hak tu dia sembunyi-sembunyi dia buat arak. Depan orang nampak okey. Wow. Hebat tu ni. Masya-Allah, mari yuk. Dahi pun hitam. Kalau tak hitam pun carilah celok bini letak sikit atas dahi, biar nampak hitam. Mari depan orang.
Dan orang pun nampak sikah, Masya Allah. Tapi ada satu dua perangai jahat dia tu, dia sembunyi, dia buat. Dia dapat. Orang nak suruh dia tazkirah, Masya Allah, dia lebih pandai pada ustaz tazkirah. Bahasa dia, dari segi untuk influence manusia, hebat. Ini termasuk contoh yang jelas macam kita bincang hari ini. Sebenarnya orang tu walaupun keadaan macam tu, dia masih lagi jahil. Kenapa? Kerana sangkaan dia, oleh kerana zahir nampak dia buat molek, tapi ada sedua perangai tak baik tu dia buat juga. Dalam saat yang sama, Allah bagi kepadanya rizki demi rizki, kemudahan, nikmat. Maka kalau adalah kawan-kawan rapat dia, terutamanya bini dia, tahu, bang, abang ni nampak bagus sangat, tapi perangai ni gini, hak ni tak molek, bang. Dia jawab apa? Dia kata, kalau betul aku tak betul, sudah barang tentu hak kita dapat ni Allah tarik, Allah beri gini menyebabkan kita jadi teruk, apa kedana miskin. Allah, dia duk nampak macam tu. Tuan-tuan, Firaun Allah bagi kaya, Haman Allah bagi kaya, Qarun Allah bagi kaya. Tidak semestinya dengan kaya tu bermakna Allah redha. Tidak semestinya dengan kedudukan yang mulia tu Allah redha. Nak tahu redha tak redha, bagaimana hubungan dia, istiqamah dia dengan agama Allah. Tu je. Dia jaga semayang, dia jaga ibadat, dia tak buat maksiat, Allah redha lah tu. Jadi kalau fikiran macam ni, ya ini yang paling banyak. Akhirnya dia tak ke mana. Dia tak ke mana dan dia tak lagi. Dia setakat tu. Dia sesal akhirnya. Dan orang ni dia tak akan sampai. Dia tak akan sampai. Sebab puncak nikmat, tuan-tuan, tuan-tuan, kita nak satu je. Kalau boleh Allah panjangkan umur kita, kita nak satu je. Naknya hari kita mati tu, kita kata alhamdulillah, aku puas hidup. Puas dengan amal soleh. Bukan puas ni maknanya jemu, bukan. Puas hati, puas hati. Puas ni ada, aku puas dah hidup tu maknanya kecewa. Bukan puas gitu. Puas hidup ni mana? Puas. Anak-anak berjaya, ikut Islam, akhlak comel, kawan-kawan baik, sedekah sedikit banyak ada, infak ada, buat baik ada, jasa ada. Puas hati. Ini baru puas hati. Ni puas. Tapi berapa ramai orang tak puas? Sebenarnya kebanyakannya tak puas. Sebab kita, bila kita sampai kepada tahap tu, tuan-tuan, manusia bila sampai tahap macam saya sebut tadi tu, akhir sekali, akhir lahzah, dia akan minta dengan Tuhan satu perkara untuk buat satu perkara. Manusia bila berada pada last day, last minute, last saat, dia akan minta kepada Allah satu perkara untuk dia lakukan satu perkara. Allah sebut, "Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah." Masa tu ya Allah, kalau boleh paspung sikit masa hidupku ni, kerana aku nak sedekah. Tu je. Masa tu. Tapi hak ni puas. Dia puas. Orang macam inilah orang yang akan beruntung dunia dan beruntung akhirat. Tapi tak ramai, tuan-tuan.
Ramai di kalangan kita tak selesai. Sebab kita, benda lain kita boleh merancang nak begini, merancang nak begini. Tapi kadang-kadang kita terlupa nak merancang macam mana mati, selepas mati macam mana. Yang ni kita entah kalau bincang ni tak maju lah. Sebenarnya teori itu pun salah. Berapa ramai orang maju duk bincang waktu akhirnya lebih hebat pada kitanya. Sayyidina Umar molek-molek ada kuasa hampir sepertiga dunia. Bukan kampung dia je jadi ketua kampung. Sayyidina Umar jadi ketua kampung Madinah, Hayatun Nas ataupun Haratun Nas, bukan gitu. Dunia dia khalifah Rom, rebeh bahu Rom sampai Syria tumbang, Parsi hancur macam Raja Persi koyak surat dia. Begitulah Sayyidina Umar koyak kerajaan Persi, habis empire orangnya. Habis tengok macam mana Umar ibn Al-Khattab. Jadi bila kita sebut inilah yang sentiasa kita kena mujahadah, kita kena lawan. Bila ada saja mari seperti niat, tak apa, tak kena. Dan yang kedua, adab ni adalah amat penting. Adab. Apa makna adab? Adab di sini kita sebut tasawuf lah. Adab di sini akhlak. Adab di sini batin. Adab di sini dalam tu makna adab. Ya, kadang-kadang kita terpura-pura. Tuan-tuan nak kenal orang pura-pura macam mana? Contoh. Kalau tuan-tuan naik kapal terbang, tuan-tuan tengok pramugari. Dia ada pramugari, ada pramugara. Adalah seorang dua pramugari hok comel-comel, contoh. Dia pun mari kat kita, layang kita, bagus gini ni, dengar ni, akak gini. Allah kata bagusnya. Landing saja, turun, kita keluar, dia keluar, tak tengok dah kita. Tak tengok dah. Sebab dia hanya layang kerana tugas dia masa tu. Lepas tu tak ada dah. Di airport mu keluar daripada perut kapal terbang, bukan urusan aku dah. Pandang mu dok. Kadang-kadang dia galak kawan-kawan dia je. Kita pun kata tadi kan main nampak macam mesra bersungguhnya, take care-nya, good listener-nya. Ni dak dah. Itu. Tapi kalau adab ni tak kira kat mana, sini, situ, sini, kehidupan. Itulah adab. Jadi oleh kerana itu perlunya kita, orang Arab kata ij'al amalaka milhan wa adabika daqiqan. Jadikanlah amalan kamu tu macam garam, adab kamu tu macam gandum. Apa makna? Wari garam sebekah, wari gandum seguni. Kalau tuan-tuan letak air pada gandum tu, letak dalam kuali makan, tak sedap. Kalau tuan-tuan ambil garam tu lecak atas lidah tuan-tuan tu, tak sedap. Sedapnya macam mana? Ambil gandum, ambil garam, masuk air, uli, kacau, lepas tu barulah jadi makanan tu. Orang kata taklah rasa tawar, taklah rasa ni, jadi sedap atas lidah. Maknanya kalau kita ada ilmu, kena ada adab. Kalau kita ada adab, kita juga kena ada ilmu, kita juga kena ada amal. Gabung antara ilmu, amal, adab, jadi comel. Kadang-kadang misah tu yang menyebabkan kadang-kadang hak ni kosong, hak ni tak ada, itu jadi masalah. Gabung. Semalam saya dengar dalam
Ni kehidupan. Kadang-kadang kita kena mikir, tuan-tuan. Saya tengok ada seorang tua. Ni dalam YouTube je lah. Saya tak ada kawan belah mana untuk YouTube buka tengok. Arab. Dia ingat umur dia mungkin kat 80 lebih, kat 90. Cara janggut putih semua dah. Duduk cerita sejarah. Ni pengalaman hidup. Dalam hidup ni, dia kata mula-mula aku hidup ni, aku ni jenis bebas. Mana tak kira bobak. Sampai umur 14 tahun. Bila masuk umur 14 tahun, aku jadi minat berkenaan dengan semangat Islam. Masa tu di Mesir, Ikhwanul Muslimin lah. Semangat. Kemudian aku kena masuk penjara. Aku duduk dalam penjara. Aku tengok ada orang muda yang iltizam bagus. Aku rasa hebat dia. Lalu aku tengok dia ni minat kepada, muyun kepada pandangan Abul A'la Al-Maududi. Maka aku pun tengok bagus. Kemudian akhirnya aku tengok tasawuf. Aku diajar. Aku pun mikir tasawuf ni macam mana. Dan aku dapati tasawuf ni seolah-olah sukar untuk direalitikan dalam hidup. Kehidupan kita realiti. Aku pun tengok pada falsafah. Aku baca bahagian falsafah lama, kuno, baru, dalam, apa semua sekali ni. Aku pun rasa kagum dengan falsafah. Nak cerita, dalam hidup kita ni, asasnya jangan jadi orang. Asas hidup kita jadi kita. Kita selalu duk royak mu jadi orang tu. Dah, jadi kita. Islam tak suruh jadi orang. Kita bukan disuruh jadi Nabi Muhammad, bukan. Bahasa ni kasar ni, macam salah ni. Kita disuruh ikut Nabi Muhammad. Ikut ngejadi lain, tuan-tuan. Faham tak? Ikut. Fattabi'uni, ikut. Nak jadi macam mana dia? Maksum, dia ni, dia ikut tak kat mana. Sebab itu kita tengok Nabi, dia tidak mengabu bakarkan Umar, dia tidak menusmankan Ali, dia tidak mengalikan Muawiyah atau seumpamanya. Abu Bakar dengan keabu bakarannya, Umar dengan keumarannya, Ali dengan kealiannya, Osman dengan keosmanannya. Watak-watak itu tetap ikut Nabi. Tapi gaya mereka, manusia tak sama. Jenis cerdik ramah, jenis bijak ramah, jenis hikmah ramah, jenis pandai mentadbir ramai. Tapi bukan semua orang tu akan kupu semua. Ada orang tu dia jenisnya hang sesuai beri mic je. Pandai apa-apa bercakap. Dari segi idari pentadbiran out. Hang dari segi teori bagus. Praktikal tak mesti. Oh, teori ni utara, selatan, barat, timur, atas, bawah, zaman Jepun, zaman apa tak tahu no. Boleh ingat habis. Tapi ada kelemahan. Kita kupur semua, kita tengok semua, kita letakkan seorang tu kena pada tempatnya, maka berjaya lah. Nabi tak suruh Khalid mengajar.
Tapi dia suruh Khalid ajar orang dengan pedang. Itu cara dia. Maknanya masing-masing tu ada cara masing-masing. Dan inilah kehidupan manusia nak menuju ke arah lebih baik dan lebih sempurna. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim ta'wi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillah.